أشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran dan puji-pujian yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Pengasih adalah Allah, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun. Hanyalah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pertemuan ini khusus dianjurkan oleh Masjid Bencoolen dalam rangka mengajak masyarakat bersama-sama untuk menyokong masjid dalam projek peningkatan semula masjid yang menelan belanja lebih kurang 4 juta dolar. Alhamdulillah, pertama sekali saya sampaikan salam, penghargaan dan ucapan terima kasih daripada pihak pengerusi dan sekalian lembaga pentadbir Masjid Bencoolen, pengurus masjid, imam masjid, para pegawai masjid dan sukarelawan masjid. Penghargaan dan juga pengharapan mereka agar kita sama-sama sebagai sebuah masyarakat meneruskan bantuan, sokongan, kemurahan kita, sebahagian daripada apa yang Allah curahkan untuk kita untuk keperluan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Masjid Bencoolen, tuan-tuan dan puan sekalian, satu masjid di tengah-tengah bandar, jauh daripada kawasan perumahan, dan satu masjid yang mungkin tak ramai kita masyarakat Melayu yang mengenalinya, tetapi memainkan peranan yang sangat besar di tengah-tengah bandar Singapura yang metropolitan ini, memberikan khidmat kepada masyarakat, terutama kepada para pekerja di kawasan bandar, juga kepada masyarakat, di mana Masjid Bencoolen ini menganjurkan kelas-kelas agama yang berterusan, menghasilkan pelajar-pelajar yang baik akhlak mereka, yang mempunyai pengetahuan agama, dan begitu juga menyediakan khidmat ibadat yang diperlukan oleh masyarakat kita. Masjid Bencoolen, masjid yang sudah berusia lama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Diasaskan lebih daripada 175 tahun yang lalu sampailah sekarang. Telah melalui beberapa pembinaan semula sampailah pada hari ini masjid berada di satu keadaan, satu tempat yang sangat penting dalam memastikan masyarakat kita ini terus menikmati kehidupan beragama, silang beragama yang penuh dengan sifat-sifat positif dan progresif, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, masjid sedang melalui projek besar-besaran untuk peningkatan semula, ya. Menelan belanja hampir 4 juta dolar, tetapi alhamdulillah dengan sokongan yang telah diberikan oleh masyarakat selama ini, tinggal lebih kurang 1.7 juta dolar lagi yang perlu dikumpulkan. Jadi insya-Allah kita harapkan dalam tempoh dijangkakan, ya, masjid akan siap mungkin dalam bulan Ogos dijangkakan tahun 2021 ini, insya-Allah. Maka kita harapkan kita dapat sama-sama menyumbang ke arah siapnya projek peningkatan semula Masjid Bencoolen yang sangat-sangat kita muliakan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi bekalan yang berguna kepada kita dalam kita menghadapi kehidupan pada hari ini di dunia yang penuh dengan cabaran dan ujian, dan lebih-lebih lagi menjadi saham yang sangat bermanfaat untuk keperluan kita saat kita kembali pada hari perhitungan nanti. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, kita sekarang sudah pun berada di tahun baru ya. Saya rasa sudah seminggu lebih kurang ya kita menyambut tahun 2021 ini. Tahun 2020 telah meninggalkan kita dengan pelbagai peristiwa ya, pelbagai pengalaman kita yang tidak pernah kita lalui, bukan setakat sebagai masyarakat Islam Singapura, malah bukan setakat sebagai sebuah negara, seluruh dunia menghadapi cabaran-cabaran yang begitu hebat yang banyak membawa perubahan dalam kehidupan kita. Termasuklah kita lihat ya perubahan ataupun penyesuaian yang kita lakukan dalam pelaksanaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cara kita mengatur jamaah, cara kita mendirikan solat Jumaat ya. Dan itu sebenarnya bagi mereka yang punya keyakinan terhadap kemurahan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, melihat bahawa di sebalik setiap cubaan, di balik setiap musibah yang ditetapkan oleh Allah, ada rahsianya, ada hikmahnya. Bagi orang beriman dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, cuba mendapatkan kebaikan dan menghasilkan keberkatan daripada setiap ujian yang melanda. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka begitulah masa terus beredar ya, daripada satu tahun ke satu tahun. Ada tahun-tahunnya kita lalui dulu dengan penuh kemajuan, dengan penuh kesejahteraan ya, dengan penuh kecemerlangan, pencapaian demi pencapaian. Tapi ada masanya, ada tahun-tahunnya ditentukan oleh Allah kita terpaksa dengan penuh ketabahan, dengan penuh keperitan ya, bersama sebagai sebuah masyarakat bersatu padu untuk melalui ujian-ujian yang kita hadapi ini. Malam, siang terus tukar berganti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain." Dan kami, yakni Allah, telah menjadikan waktu malam dan juga waktu siang itu sebagai dua tanda. Tanda apa? Dua tanda kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatur dengan peredaran malam, siang, bulan, matahari, ya, tidak ada siapa yang mampu menghalang ataupun menghentikan pertukaran malam dan siang ini. Famahawna ayatal laili. Lalu bila sampai masanya, waktu malam itu dengan kegelapannya itu kami padamkan. Ya, bila matahari mula nak terbit, waja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang pula itu sebagai mubsirah, yang terang benderang, yang berseri. Kenapa ya? Litabtaghu fadlam mir rabbikum, supaya kamu jadikan waktu siang itu sebagai kesempatan dan peluang untuk mencari kurniaan-kurniaan daripada Tuhanmu. Allah mengatur demikian. Ya, bila datang masanya kita perlu bekerja. Dan untuk bekerja kita perlukan kecergasan, kita perlukan suasana yang membangkitkan semangat. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan waktu siang itu cerah, secerah-cerahnya dengan sinaran mentari, mendatangkan kesegaran untuk kita mencari keberkatan, rezeki, kemuliaan, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dan juga Allah jadikan peredaran malam dan siang ini ya, berganti, bersilih. Datang malam, hilang siang, kemudian timbul siang, malam pun hilang, ya kan? Supaya apa? Juga untuk kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan juga perkiraan masa kalender kita. Jadi kita tahu ni hari apa, semalam hari apa dah berlalu, besok bagaimana, Jumaat bila, Sabtu bila. Begitu dengan bulan, dengan tahun, semua itu adalah keperluan hidup kita. Supaya hidup kita teratur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu nikmat daripada Allah. Bayangkan kalau kita hidup, tidak ada tanda masanya. Kita tak tahu ni hari apa, nak tentukan bila nak melakukan sesuatu, bagaimana ibadat hendak kita laksanakan, semuanya akan berterabur. Ya, kalau kita tidak ada tanda-tanda untuk mengetahui waktu dan juga untuk mengetahui hari dan juga bulan. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat kita larikan diri kita daripadanya. Tak ada manusia yang punya kekuatan untuk mengubah orang lain sambut hari Jumaat solat, dia kata pada dia hari Khamis. Tak boleh. Kalau Jumaat, Jumaat lah untuk semua orang, ya kan? Kalau datang Ramadan, Ramadan lah. Tak ada orang boleh kata sekarang semua orang yang lain nak puasa Ramadan, puasalah. Aku anggap bulan ni bulan Muharram. Tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, kalaulah begitu kehidupan,
akan kocar-kacir jadinya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in fassalna tafsila, dan segala sesuatu telah kami perincikan satu persatu, ya, perinciannya. Begitu indah kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekecohan, kalau ada kita kata berterabur susunan kehidupan, itu adalah kerana kecuaian dan kelalaian manusia sendiri, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan segala yang kita perlu untuk menjadikan kehidupan kita ini indah, tertib dan penuh dengan peraturan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, ya, kita sekarang berada pada tahun yang baru. Ramai di antara kita yang meletakkan azam baru, ya. Ada yang kata resolusi saya tahun ini demikian, subhanallah. Ada yang jadikan itu sebagai satu amalan lazim, tetap tiap-tiap sambut tahun baru adalah senarai, ya, kita kata resolusi dia, azam dan tekadnya, perancangan untuk tahun yang baru. Tapi ada pula sebagian orang menganggap dia hanyalah satu peredaran masa yang sama seperti yang lain. Datang hari, datang bulan, datang minggu yang baru dan datang tahun yang baru. Kehidupan diteruskan. Sebab bagi orang beriman, yang penting ialah masa yang ada di dalam tangan kita pada hari ini. Yang ada pada kita sekarang inilah yang hendak kita manfaatkan. Kita tidak menunggu besok, kita tidak menangguh lusa, kita tidak tunggu tahun baru nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus kekalkan keimanan kita, ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Allah terus suburkan ketakwaan dalam hati kita, bahawa kita ini menjadi hamba Allah dengan keimanan kita. Kita menghargai, ya, kita menghargai nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya senantiasa mengajak dan mengundang kita, ya, untuk mencari kebaikan demi kebaikan daripada sisinya. Allah sediakan pelbagai anugerah untuk hamba-hambanya. Terpulang kepada kita ni, kita sudi ke tak sudi, mahu ke tak mahu. Untuk apa? Untuk merebut anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyediakan peluang perniagaan untuk hamba-hambanya, dan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ialah perniagaan yang tidak akan pernah ada kerugiannya. Allah ajak kita berniaga, tuan-tuan. Dan Allah ni kemurahannya, ya, kalau kita lihat, Allah ajak kita berniaga dengan Allah, dan Allah janjikan keuntungan yang tidak ada ruginya. Dalam masa yang sama Allah berikan kita modal. Nampak, tuan-tuan? Kalau kita buat partnership, ya, berkongsi perniagaan dengan orang lain, kita harapkan kita ada modal, kita rasa modal kita tak cukup, sedangkan perniagaan yang kita nak buat perlukan modal lebih besar. Jadi kita cari partner perniagaan kita, ya. Jadi kita harap dia pun dapat keluarkan sebahagian modal kita perlukan, dan kita juga. Okey, boleh? Okey. Alright. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pemurah. Allah sediakan pelbagai nikmat yang kita perlukan dalam kehidupan. Dan murahnya Allah Subhanahu wa taala ialah Allah ajak kita berniaga dengannya. Allah ajak kita berniaga, padahal kita ni tak miliki apa-apa pun, tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana kita ini hambanya yang serba miskin, kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita perlu mengumpulkan keuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan modal kepada kita. Itu istimewanya perniagaan dengan Allah. Kalau kita ni manusia dengan manusia, ya, kalau kita nak berniaga, kita tahu perniagaan yang tertentu kita dah rancang modalnya sekian banyak, kita tak cukup. Modal kita yang kita ada simpanan sedikit. Katalah nak mulakan satu perniagaan perlu modal $50,000. Kita tengok-tengok simpanan kita ada $25,000. Lagi $25,000 nak cari kat mana? Maka dalam keadaan demikianlah biasa kita cari, ya, kita kata teman ataupun partner dalam berniaga, ya, supaya kita keluarkan $25,000 yang kita ada, kita harapkan dia dapat sumbangkan lagi $25,000, sama-sama berniaga supaya keuntungannya tu dapat diusahakan, dapat kita bagi, merasa bersama. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajak kita berniaga bukan sebab Allah perlukan modal dari kita. Allah yang berikan modal kepada kita. Subhanallah. Ya.
Kemudian Allah SWT mengatakan dalam surah As-Saff, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, kata Allah, Allah ajak, Allah undang, Allah panggil ni, ya. Wahai orang beriman, hendak ke tidak kamu aku tunjukkan satu perniagaan, tijaratan tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Subhanallah. Jadi maknanya perniagaan yang Allah nak ajak kita buat sama-sama ni bukan untuk dapatkan keuntungan yang sementara sekejap aja kita nikmati di dunia, tidak, tapi keuntungannya di dunia sampai akhirat. Sampailah perniagaan itu akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Apa dia perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Ya, perniagaannya ialah tak susah tuan-tuan dan puan sekalian. Allah cuma minta kita apa? Kamu beriman kepada Allah. Itu rupanya perniagaan kita dengan Tuhan, ya. Itu yang akan berikan keuntungan pada kita berlipat kali ganda, ya. Beriman kepada Allah. Wa rasulihi, beriman dengan rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi, dan kamu berjuang buat sumbangan di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kamu menyumbangkan usaha perjuangan kamu, kesungguhan kamu di jalan Allah dengan bi amwalikum, dengan harta kamu. Ya, dan juga wa bi anfusikum, dengan diri kamu, dengan nyawa apabila sampai masanya kalau diperlukan. Tetapi begitulah Allah mengajak kita bahawa apa yang Allah kurniakan kepada kita ini ada lebihannya. Ada yang kita perlu tapi ada kelebihannya. Allah izinkan kita mana yang kita dapat cara halal, belanjakan cara halal, tapi Allah ajak juga jangan sampai kita langsung tidak mahu berniaga dengan Allah. Ya. Allah invite kita, come, let's do business with me, kata Allah Ta'ala, ya kan? And that profit from that business with Allah bukan apa yang kita perlukan only in this world, no. Tunjikum min azabin alim, dan itu yang paling kita perlukan, akan menyelamatkan kamu daripada azab neraka. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Tujahiduna, buat sumbangan fi sabilillah, dengan apa? Dengan harta kamu dan juga dengan diri kamu. Allah, bukan Allah minta semua pun, tak. Bukan Allah kata, mari berniaga dengan aku, semua yang aku kasih kau kena keluarkan semua, kasih pada orang lain. Tidak. Just a portion of what Allah has blessed you with. Doesn't mean that kita punya pendapatan, katalah every month $5,000 pendapatan, 5,000 semua kena kasih masjid. Tidak. 5,000 semua kena kasih orang miskin. Tidak. You spend whatever you need. Ya. Apa pun yang kita nak nikmati, nak enjoy dalam kehidupan dunia, terpulang asalkan yang halal. Tapi jangan sampai tak ada langsung. Sebahagian harta kita ini untuk kita curahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu perniagaan kita dengan Allah. Dan itu yang peluang sekarang Allah buka untuk kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Masjid-masjid kita, alhamdulillah, subhanallah, ya. Kita ini punya daya tahan yang tinggi. As a community, we have been very resilient. In what way? We have successfully ensured that our mosques, masjid-masjid kita dapat berjalan, berfungsi dengan baik. Walaupun tengah-tengah COVID, tuan-tuan dan puan sekalian. Dah hampir setahun dah. Tapi masjid terjaga dengan baik. Ya, sistem dapat berjalan dengan sempurna. Ada masanya kemarin masjid tutup, tak boleh sembahyang jamaah langsung. Tapi bila keadaan COVID dah semakin reda, Allah berikan kesempatan kepada kita datang ke masjid, salat jamaah walaupun ada peraturan-peraturannya. Salat Jumaat dapat kita kerjakan walaupun ada keterbatasan-keterbatasannya. Nah, hari ini saya ambil kesempatan ini, ia menyampaikan hajat daripada pihak Masjid Bencoolen pula. Untuk kita sebagai sebuah masyarakat, kita nak berniaga dengan Allah sekarang, tuan-tuan dan puan sekalian. Allah, kalau kita berniaga kat dunia, perniagaan apa yang berikan keuntungan paling besar agak-agak? Investment apa yang boleh kasih the highest amount of profit pada kita? Kalau perniagaan dunia. Dan berapa agaknya keuntungan yang biasa kita perolehi daripada perniagaan di dunia? Kita invest di dunia, untung berapa? 10% every year, 20%. Paling-paling pun kalau perniagaan kita bagus, memang bagus sangat, kita double our capital, untung kita. Kita belanja 50,000 peringkat awal investment, lepas tahun kita dapat 100,000. Tapi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
perniagaan apa yang kita boleh jumpa kat dunia, untungnya 700 kali ganda. 700 times profit. Apa bisnes yang ada kat dunia yang macam tu? 700 times maknanya apa ya? Kalau kita keluarkan modal $1,000 je, untungnya kalau kita multiply by 700, $700,000 profit. Subhanallah. Ya, itu hanya Allah yang maha kaya saja yang boleh menjanjikan keuntungan yang seperti itu. Itu pun minimum, tuan-tuan. That's the minimum profit promise by Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah dah kata dalam ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan gandakan lagi, banyakkan lagi kepada siapa yang Allah inginkan. Jadi ini Allah ajak kita, ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kamu sekiranya kamu mengetahui. Jadi kalau orang yang beriman, dia tahu. Bila dia baca ayat ni, subhanallah, Allah ajak kita jadi businessman. Allah ajak kita jadi businesswoman. Perniagaan yang tak akan rugi. Modal tak susah, Allah yang kasih. Kan? Untung tak susah, Allah jamin. Kemudian perniagaan kat dunia, tuan-tuan dan puan sekalian. Perniagaan kat dunia itu tidak ada, kita kata, garanti yang keuntungan kita itu akan simpan selamat. Kita kalau invest, kemungkinan akan rugi. Dah untung kita simpan mana-mana, mungkin. Bank pun boleh bankrupt dalam dunia hari ini, tuan-tuan dan puan. Bank pun boleh bankrupt. Ya kan? Simpan kat rumah, ada orang boleh datang curi. Rumah boleh terbakar, habis, hangus. Macam kita baru-baru ni baca di negara jiran kita, ada orang tua di sana yang simpan ratusan ribu mata wang dia simpan dalam tin biskut. Ya kan? Lama-lama sampai rupanya duit dia hancur dimakan serangga dalam tin biskut. Subhanallah. Itu bagi kita suatu pengajaran bahawa apa yang Allah kurniakan nikmat kepada kita, Allah juga berkuasa tarik bila Allah inginkan. Tetapi ada satu keuntungan, disimpan, tak ada siapa boleh rosakkan. Tak ada siapa boleh bakar, tak ada siapa boleh curi, tak ada siapa boleh rompak, tak ada serangga boleh makan kasih hancur. Iaitu simpanan keuntungan kita dalam bank kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya kan? Itu adalah jauh lebih baik untuk kamu in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Bukan itu saja, tuan-tuan. Bukan setakat selamat daripada neraka. Tuan-tuan, kita baca dalam surah As-Saff. Saya malu baca tadi daripada ayat 10, ayat 11. Ayat 12 firman Allah Subhanahu wa taala sambungannya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan untuk kamu segala dosa dan kesalahan kamu yang lalu. Allah. Kat dunia lagi, kita berniaga, kita rasa aman hati kita. Kita berniaga, kita rasa damai jiwa kita. Kenapa? Sebab jiwa kita jadi bersih. Macam mana boleh bersih? Allah ampunkan dosa yang ada. Jadi insan ni kan kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya kan? Bila ada dosa yang tidak terampun, itu akan terus mencemari kitab catatan amalan kita dan terus akan menghitamkan hati kita. Orang yang dosanya bertumpuk, tidak dibersihkan, tidak diampunkan, hatinya gelisah, tuan-tuan, bapa sekalian. Ya, orang-orang yang bergelumang dengan maksiat, kita nampak ketawa, terbahak-bahak, enjoy sana, enjoy sini. Tapi jauh dalam hatinya ada ruang-ruang yang tidak beres, tuan-tuan. Dia ketawa pada wajahnya, dengar ketawa suaranya, tapi bisikan hatinya itu senantiasa merintih. Ya, dalam keadaan yang tidak senang hidup di dunia. Tapi Allah kasih nikmat. Macam mana nak atasi masalah itu? Macam mana nak atasi? Harap pengampunan daripada Allah. Caranya macam mana? Ayo berniaga dengan aku, kata Allah. Ya, untungnya bukan di akhirat saja. Akhirat Allah akan selamatkan daripada api neraka. Kat dunia lagi Allah ampunkan dosa kita, dan subhanallah. Kalau kita pun tak sudi jugalah. Alah, apalah ustaz setakat ampun dosa. Kalaulah ada kata-kata itu yang keluar daripada seorang yang mengaku sebagai umat Nabi SAW, and that shows there's a very serious problem dalam hati dia sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yaghfir lakum dhunubakum, ayat 12 surah As-Saff, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kamu nanti dalam syurga-syurga jannat. Jannah tu syurga bukan satu, tuan-tuan. Jangan kita ingat, Allah, kalau ramai-ramai sangat masuk syurga sempit lah ustaz, kesian, saya kasih can orang lain lah. Jangan gitu, sebab syurga Allah tu banyak.
luas, jannatin, plural form. Ya, syurga Allah siapkan banyak. Siapa berniaga, Allah siapkan tempat. Masuk dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina tayyibah. Bukan masuk syurga lepas tu merempat, tak ada tempat pula, tak. Bukan duduk bawah pokok ke bawah jembatan ke, tak. Wa masakina tayyibah. Allah siapkan pula untuk kamu dalam syurga itu fi jannati Aden. Dalam syurga Aden itu terdapat apa? Rumah-rumah yang bagus-bagus, tuan-tuan. Istana, gedung. Allah siapkan sebagai tempat tinggal kita. Padahal kita, tuan-tuan puan sekalian, kalau dapat masuk syurga tu dah bagus dah, ya kan? Kalau tak masuk syurga kan masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Na'udzubillah. Masuk syurga dah bagus dah. Kalau dalam syurga tu tak ada rumah, duduk kat bangku je pun dah nikmat dah. Tapi Allah kata tak. Kamu dapat masuk syurga. Syurga tu banyak, luas. Airnya mengalir, sungainya indah, boleh minum, airnya sedap dan lazat. Allah siapkan masakina tayyibah. Rumah-rumah yang bagus-bagus, tuan-tuan dan puan-puan sekalian Allah. Kita kat dunia nak dapat rumah bagus, ya. Penat kita kerja, penat kita berniaga. Kadang-kadang berniaga dapat untung, beli rumah besar, sekali perniagaan rugi. Allah, dah fikir nak habiskan bayar hutang rumah pula macam mana. Dalam syurga Allah kasih. Tak payah kerja, tak payah nak bayar installment tiap-tiap bulan, nak kerja fikir takut ekonomi menjunam, tak ada. Fi jannati Aden, dalam syurga-syurga Aden. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang sebesar-besarnya Allah. Ya. Jadi insya-Allah kita berniaga dengan Allah. Tak perlu kita kata macam saya kata tadi, semua banyak-banyak semua harta kita kasih di jalan Allah. Tidak, kita ketepikan sebahagian. Tapi yang bagusnya consistently. Sebab itu yang diajar oleh Nabi SAW. Hari ini, insya-Allah mudah-mudahan saya sampaikan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau tergerak hati, ayuh, ya, disiapkan itu kan maklumat oleh pihak masjid, ya, dalam Facebook ini semua dan sebagainya, ada maklumat bagaimana untuk menghulurkan derma kepada pihak masjid. Ayuh, ambil maklumat itu, ya, melalui bayaran telefon ke apa ke, insya-Allah ada maklumatnya. Alhamdulillah, kalau malam ini terbuka hati, mungkin tuan-tuan hulurkan $50 dulu, tak apa. Tapi insya-Allah minggu depan ada kelebihan lagi, kasih sedikit lagi. Bulan depan kasih sedikit lagi. Subhanallah. Masjid dah siap. Ada juga bahagian untuk operasi masjid dalam kegiatan yang akan datang. Ada juga masjid-masjid yang lain pula masih memerlukan bantuan. Ada juga keperluan masyarakat yang lain yang perlukan kepada huluran keihsanan kita. Ayuh. Itu semua untuk mendatangkan keuntungan kepada kita. Dan kata Allah, ayat yang ke-13, bukan itu sahaja. Bukan setakat neraka Allah jauhkan dari kita. Bukan setakat dosa Allah ampunkan untuk kita. Bukan setakat istana dalam syurga Allah sediakan untuk kita. Bukan setakat kita ini mendapatkan bidadari, dapatkan buah-buahan, dapatkan minuman. Tidak. Malah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-13, wa ukhra tuhibbunaha. Dan banyak lagi yang lain. Allah tak sebut semua, tuan-tuan puan-puan sekalian. Banyak lagi yang lain. Wa ukhra tuhibbunaha, yang kamu sukai, yang kamu inginkan, Allah akan permudahkan untuk kamu. Termasuk apa? Nasrum minallahi wa fathun qarib. Termasuklah Allah kasih kemenangan, kemuliaan kepada kamu. Kecemerlangan, kejayaan yang tidak lama akan Allah berikan kepada kamu. Begitu yang Allah janjikan. Dan begitu yang kita kata dicapai kejayaan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Ya, daripada satu tahap ke satu tahap, semasa di Mekah disakiti, ya kan? Masa di Mekah dianiaya, ada yang diseksa, malah ada sampai gugur nyawa diseksa oleh orang-orang kafir. Bila di Madinah pun bukan terus dapat hidup senang lenang, tidak. Perlu berjuang, perlu berusaha, perlu pertahankan agama. Malah ada yang perlu angkat senjata menghadapi musuh. Di tengah-tengah masyarakat ada pula masalah dengan orang munafik. Ada pula musuh-musuh dalam selimut di Madinah itu dan sebagainya. Cabaran demi cabaran. Tapi Allah menjanjikan apa, tuan-tuan? Nasrum minallahi wa fathun qarib.
Allah janjikan tak lama lagi kamu dapat kemenangan, dapat kejayaan, dan itu yang dapat diperolehi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat untuk kembali membuka kota Mekah dalam keadaan penuh kegemilangan. Ya, setelah sebelum itu bertahun-tahun lamanya keluar daripada Mekah kerana menghadapi masalah dengan orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, ya. Wa basyiril mu'minin, maka berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Umur adalah kurniaan daripada Allah. Berapa bahagian umur kita masing-masing Allah peruntukkan, kita tak tahu. Kita hanya tahu umur yang sebenarnya Allah kasih pada setiap daripada kita bila dah datang ajal dan maut. Tapi kita akan rugi kalau kita tunggu ajal maut datang baru kita nak berniaga dengan Allah. Tak. Ya. Oleh kerana kita tidak tahulah bila ajal maut datang kepada kita, maka sebab itulah kita ambil kesempatan. Setiap hari baru yang muncul dalam kehidupan kita, kita celik bangun pada waktu pagi, melihat masih lagi ada sinar matahari, kita cukup menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk berniaga dengan Dia lagi, yang mana keuntungannya sesuatu yang dijamin dan pasti. Ayo kita ambil kesempatan. Hari itu juga kita nak buat kebaikan. Malam ini kita dengar ada undangan untuk kita berniaga kepada Allah untuk Masjid Bengkulen. Malam ini kita uruskan. Ya. Tak apalah Ustaz, saya tengok nanti malam sikit. Tak apa. Tuan-tuan puan sekalian, paling indah. Paling indah. Bila kita nak mengulurkan derma, sekarang ini tuan-tuan puan sekalian, ialah pada waktu kita sedang merasakan kita paling hampir, paling dekat, paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu nikmat pada saya zaman teknologi canggih pada hari ini. Dulu bila kita nak berniaga ataupun kita nak hulurkan sedekah, nak buat sumbangan ke masjid, ke rumah anak yatim, ke madrasah ke, kita kena tunggu waktu siang, pejabat masjid buka, baru kita pergi masjid derma. Tuan-tuan puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bagi waktu orang beriman, saat paling indah beribadat ialah pada hujung malam, tuan-tuan. Ya, waktu itu kita suruh dibangun, ajak tahajud, witir, baca Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang boleh. Bila bangun malam itu dekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada saat itu rasakan paling indah. Kalau waktu itu kita tengok apa maklumat, nombor apa, macam mana kita nak derma kepada Masjid Bengkulen, waktu itu pukul 4 pagi, 5 pagi kita tengah tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pada Allah. Hati kita paling syahdu, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu kita menangis memikirkan dosa-dosa kita, ya kan? Maka ambil kesempatan waktu itu nanti. Tengok pakai penau, ya kan? Ataupun apalah maklumat yang ada, kita sumbangkan derma. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, waktu kita tengah istighfar taubat kepada Allah. Waktu hati kita tengah bersih suci dengan Allah. Waktu malaikat turun berduyun-duyun untuk mengaminkan doa kita kepada Allah. Waktu itu kita buat sumbangan derma pada masjid. Subhanallah. Bayangkan besar pahalanya. Baru kita dapat rasakan, subhanallah, apa pun yang kita lalui dalam kehidupan sebenarnya banyak sangat kecintaan kasih sayang Allah untuk kita hamba-hambanya. Ya kan? Jadi insya-Allah kita jangan tunggu besok. Jangan tunggu lusa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ya mengajar kita bahawa kita ini ambil kesempatan siapa pun kita. Nabi ajar pada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri insan yang begitu mulia, begitu tinggi darjatnya, yang dipilih oleh Allah sebagai sebaik-baik, semulia-mulia makhluknya. Nabi selalu berdoa dengan Allah. Nabi berdoa. Padahal kalau Nabi tak doa dah garanti dah. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been promised al-jannah. Ya, dijanjikan syurga. Has been promised that he will be protected from an-nar. Nabi itu akan dilindung, tak akan terkena langsung pun percikan siksaan dalam neraka itu tadi. Tapi Nabi tunjukkan, kita sebagai hamba Allah, siapa pun kita, apa pun kita rasa kita mulia, kita tinggi darjat, tetap minta dengan Allah. Dan antara permintaan Nabi apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Permintaan Nabi mengajar kita bahawa dalam kehidupan, kita kena selalu berusaha dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Contoh ya,
Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu hadis yang masyhur. Nabi mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kata Nabi, ya Allah, kau elokkanlah, kau baikilah untuk aku agama aku yang menjadi, kita kata, pelindung urusan aku. Ya, Nabi minta dengan Allah untuk Allah tolong perbaiki dan elokkan agama yang Allah jadikan sebagai pelindung urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu untuk kita minta. Bukan maknanya agama kita tak baik. Sampai minta, ya Allah, kau elokkanlah agama. Apakah menunjukkan agama Allah tu tak sempurna, agama Allah tu banyak buruknya? Tidak. Agama yang Allah tentukan, agama yang Allah atur, itu agama yang sangat indah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Allah, antara ayat-ayat yang akhir, ya, antara yang akhir ayat, Allah kata, hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamaku. Allah dah sempurnakan agamanya. Islam tu dah indah. Tapi ada satu aspek Islam pula, ialah Islam yang kita laksanakan. Islam sebagai agama Allah tu indah, perfect. Islam as a religion chosen and designed by Allah is a perfect religion. But Islam as a religion that we practice as Muslims, kita sebagai orang Islam yang laksanakan, itu banyak kelemahannya. Ya kan, tuan-tuan puan sekalian? Allah kata salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah kamu, menghalang kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Indah kan Allah atur? Salat berfungsi apa? Buat orang yang salat itu tak buat kekejian dan tak buat kemungkaran. Tapi bila datang kepada kita yang laksanakan salat, kita salat juga, mungkar jalan terus. Kita salat juga, mulut kita cakap yang keji terus. Ya kan? Jadi yang agama yang kita pegang ini pula, yang kita laksanakan, yang kita perlukan bantuan daripada Allah untuk Allah pertingkatkan. Allah perbaiki agama yang kita laksanakan. Diajar oleh Nabi SAW doa ini. Maka kita jadikan amalan, ya Allah, kau perbaikilah untuk aku agama aku. Agama aku inilah yang menjadi apa? Pegangan setiap urusan aku. Jadi dengan agama, hidup aku betul, akhirat aku baik. Hidup aku ini lurus, mati aku pun dalam keadaan yang beriman kepadamu, ya Allah. Nampak tuan-tuan? Kemudian sambungannya apa? Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, kata Nabi berdoa, engkau perbaikilah untukku juga dunia aku, yang mana dalam dunia inilah kehidupan aku. Jadi Allah jadikan kita hidup di mana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Allah jadikan kita hidup di dunia. Jadi dunia macam-macam. Ada cabaran, ada ujian, ada ketetapan takdir Tuhan, ada masalah datang dari luar, ada masalah dalam diri kita sendiri kan? Ada masalah yang dibuat oleh musuh-musuh yang tak senang dengan kita. Ada masalah yang datang daripada orang-orang yang kita kasihi sendiri. Banyak masalah. Itu hidup dunia. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, engkau perbaikilah untukku urusan duniaku. Dalam dunia inilah tempat aku hidup, ya Allah. Ini diajar oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan engkau elokkanlah juga, perbaikilah untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan akhiratku. Akhirat itulah tempat aku kembali nanti. Nampak tuan-tuan? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah dah jamin Nabi pasti akan masuk syurga. Nabi yang Allah dah jamin pasti akan terlindung daripada neraka. Nabi yang Allah kasihkan kemuliaan akan mampu berikan syafaat kepada umatnya. Itu pun Nabi minta pada Allah, ya Allah, engkau perbaikilah lagi untukku dalam urusan akhiratku. Akhirat itulah tempat aku kembali, ya Allah. Subhanallah. Kalau Nabi doa macam tu, kita sombong tak nak minta seperti itu daripada Allah. Sedangkan kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian, banyak keterlanjuran. Sombongnya kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian sambungan doa itu kata Nabi apa? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan sekarang ini, ya,
Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Sebagai apa? Sebagai kesempatan peluang untuk mampu aku tambahkan lagi kebaikan. Ya, kebaikan sepanjang hidup dunia ini. Jadi Nabi minta, ya Allah, aku hidup di dunia, masa hidup ini kau tolonglah, berikanlah kekuatan kepada aku. Waj'alil hayata, jadikanlah kehidupan ini ziyadatan li fi khair. Ya, jadikan sebagai kesempatan untuk aku mampu melakukan tambahan amalan-amalan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara kita kena jelas ya. Nabi SAW bila berdoa dan bila mengajar kita berdoa, falsafah doa dalam Islam itu bukan setakat meminta. Saya ulang lagi sekali ya, Nabi SAW berdoa dan Nabi mengajar umatnya pun untuk berdoa. Itu falsafah doa dalam Islam itu bukan setakat meminta. Tetapi doa dalam Islam ialah juga sebagai peringatan sebalik apa yang kita minta untuk kita usahakan seperti mana dan sesuai dengan apa yang kita minta. Maksud saya begini, bila kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah sebagai contoh, Ya Tuhan kami, kau kurniakanlah kepada kami hasanah di dunia. Kehidupan di dunia ini mendapat kebaikan. Itu bukan setakat minta, tuan-tuan. Orang beriman diajar bila dia minta kebaikan daripada Allah. Maknanya apa? Dia akan bersungguh-sungguh berusaha melakukan perkara-perkara yang akan menjadi sebab dia dapat kebaikan itu daripada Allah. Begitu untuk akhirat. Dia kalau minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, aku minta untuk akhirat pun dapat hasanah, dapat kebaikan. Itu bukan setakat minta. Nabi tak ajar macam gitu. Minta tapi tak buat. Tak boleh. Nabi ajar, bila kita minta, kita ikhlas sungguh-sungguh daripada Allah. Orang beriman bila dia minta, bermakna dia akan mempertingkatkan azam, tekad dia, usaha dia untuk melakukan perkara-perkara yang akan jadi sebab Allah berikan kebaikan di akhirat nanti. Begitu dalam doa yang saya sebut tadi. Ya, Nabi ajar, ya Allah, engkau perbaikilah untuk aku urusan agamaku. Bukan setakat minta, tiba-tiba besok agama kita yang kita amalkan jadi betul. Tak. Bila kita doa, falsafahnya ialah kita mengukuhkan komitmen kita untuk berusaha memperbaiki juga amalan agama kita. Dan permintaan kita ialah Allah bantu kita lagi. Nampak tuan-tuan? Bila kita minta, ya Allah, kau perbaikilah untuk aku dunia aku, sebab dunia ini tempat aku hidup, tempat aku tinggal, bukan setakat minta. Lepas tu angan-angan, tak. Tapi bila kita minta, menjadi apa? Komitmen kita kepada Allah, bahawa kita akan terus berazam, bertekad, bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang akan jadi sebab Allah perbaiki untuk kita urusan hidup kita. Begitu dengan urusan akhirat kita. Jadi bila Nabi minta, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan sekarang ni, yang aku ada umur ni, sebagai kesempatan untuk aku tambahkan lagi kebaikan, bukan setakat minta. Lepas tu angan-angan minta, harap-harap besok otomatik jadi orang baik. Tak. Sambil minta, Nabi kukuhkan komitmen. Ini adab berdoa. Awak minta, tapi apa yang awak minta itu mestilah awak sungguh-sungguh usahakan perkara-perkara yang akan jadi sebab Allah akan jadikan hidup kamu itu banyak kesempatan melakukan kebaikan. Nampak tuan-tuan? Dan akhir doa itu kata Nabi, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, kau jadikanlah untuk aku nanti bila sampai ajal maut, bila mati, itulah kesempatan aku bebas daripada segala keburukan hidup di dunia ini. Rahatan li min kulli syarr. Ya, aku rehat, dah selamat. Bila aku mati, harap-harap selamat, dah tak ada keburukan lagi yang aku hadapi di dunia. Maknanya bila dah masuk ajal maut, alam lepas mati, mudah-mudahan kita dah selamat. Semuanya selesa, Allah siapkan nikmat. Itu bukan setakat minta, tuan-tuan. Doa juga. Tapi perlu ada azam. Setiap kali berdoa, adab kita usaha untuk dapatkan apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hendak selamat dunia akhirat kan? Kita selalu berdoa kan?
minta kebaikan, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, minta waqina azabannar, ya Allah lindungilah kami daripada api neraka. Nah, doa itu mesti diiringi dengan usaha. Apa amalan boleh kita buat supaya kita dapat dunia hasanah, akhirat hasanah, supaya dapat lindung qina azabannar? Apa amalannya? Dalam ayat Allah tadi, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Berniagalah dengan Allah, berniaga dengan Allah. Ya, jadi insya-Allah kita mulakan pada malam ini dalam kehidupan kita. Kalau dah jadi amalan kita selama ni kebiasaan menghulurkan kelebihan yang kita miliki untuk rumah-rumah Allah, ayo teruskan pertingkatkan lagi. Kalau tak pernah, ayo kita mulakan malam ini, saat ini. Jangan tunggu besok tuan-tuan. Nantilah tunggu besok masjid dah buka pintu office aku datang dari rumah. Tak payah pun nak datang masjid tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak kena naik MRT sampai stesen Bencoolen kat sini agaknya Somerset ke Bencoolen ke, tak payah. Daripada rumah. Ya, ada cara untuk kita menghulurkan sumbangan kepada Masjid Bencoolen. Mudah-mudahan matlamatnya nak kumpul lagi sebanyak 1.7 juta dolar untuk kos peningkatan ini dapat kita kumpulkan sebelum masjid siap pada bulan Ogos nanti insya-Allah, dan juga dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayo. Jangan kita rasa kita kata bila tahun 2020 banyak rancangan kita yang tak tercapai. Ya kan? Saya pun begitu juga. Ada plan-plan saya tahun 2020 terpaksa ditangguhkan. Ada yang rasa entah bila dapat diteruskan. Sebab apa? Sebab banyak aspek kehidupan kita yang terjejas dengan COVID-19. Ya kan? Waktu kita kemudian ada circuit breaker, lepas circuit breaker dah selesai pun masih tak semua yang dapat kita lakukan. Ya, kemudian ada sebahagian kita yang hidupnya mula rasa keperitan, ada yang pekerjaannya terjejas, ada yang perniagaannya terpaksa dihentikan kerana COVID-19. Nah, jangan kita tuduh menyangka buruk bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurniakan kita kebaikan di dunia ini. Tidak. Tapi di sebalik setiap ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala inginkan ada maslahat, ada keuntungan, ada manfaat yang boleh kita petik, yang boleh kita usahakan. Ya, orang beriman, apapun keadaannya, semuanya baik. Bila senang, syukur. Tapi bila sempit, dia bersabar, teguh, tabah, tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Imam Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bi." Tidak ada amalan yang boleh bawa kamu dekat ke syurga kecuali semua amalan itu telah aku beritahu kepada kamu dan aku suruh kamu buat. Kalau ada amalan, apapun amalan yang boleh bawa kita dekat hampir untuk masuk syurga, pasti Nabi dah ajar dah. Pasti Nabi dah kasih tahu dah. Tinggal buat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tinggal buat. Jangan naruh kata aku tak tahu. Nabi tak pernah ajar pun, Nabi tak cakap pun. Nabi dah terangkan semua amalan yang boleh bawa kita ke syurga. Begitu sebaliknya. Wala amalun yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Begitu juga apapun amalan yang boleh jadi sebab bawa kita dekat hampir masuk neraka, na'udzubillah, kata Nabi, pasti aku dah terangkan pada kamu dan aku dah larang. Terpulang pada kita, kalau kita buat juga, jangan salahkan Nabi tak cakap, Nabi dah terangkan. Sebab itu, bagi orang beriman, jadi baik bukan setakat tahu, tapi buat. Jangan setakat tahu. Sebab itu, dalam Quran kan ada ayat, surah surah Asy-Syams kalau tak salah, qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Mesti bersihkan jiwa. Allah tak kata, Allah tak cakap, Allah doesn't say that qad aflaha man ya'lamu kaifa yuzakkiha. Allah tak cakap berjayalah orang yang tahu cara macam mana nak bersihkan jiwanya. Tak. Kalau setakat tahu macam mana nak bersihkan jiwa, belum tentu berjaya tuan-tuan. Oh, dah belajar, dah tahu. I've learned about this already. Yeah, I've read about this already. I understood this already. Whatever you knew, whatever you understood, it will not bring any benefit. Kalau apa? If you don't practice it. Ya kan? Begitu. Qad aflaha man zakkaha. Yang berjaya, yang betul-betul bersihkan jiwanya. Bukan yang berjaya setakat tahu macam mana nak bersihkan jiwa.
Nampak tuan-tuan? Jadi itulah kata Nabi, benda yang boleh bawa ke syurga, Nabi dah suruh. Tinggal kita buat. Benda yang boleh bawa pada neraka, Nabi dah larang. Jangan buat. Kemudian kata Nabi SAW lagi, la yastabti'anna ahadun minkum rizqahu. Jangan ada seorang pun daripada kamu, jangan ada, kata Nabi, ya, yang menganggap dan menyangka bahawa rezeki untuk dia tu terlambat sampai terlepas, sampai habis hujung hidupnya. Kadang-kadang ada orang macam tu kan, dia minta, dia nak rezeki, nak kaya, nak bahagia, nak dapat bini cantik, nak dapat anak pandai, nak dapat macam-macam tu. Tak dapat juga. Sampai dia kata, Allah tak nak kasih lah, terlambat sangat, sampai aku mati tak dapat. Nabi kata, la yastabti'anna ahadun minkum rizqahu. Jangan ada di antara kamu yang menyangka buruk pada Allah, mengatakan rezeki untuk dia terlambat sangat. Tak. Kata Nabi, inna Jibrilah alqa fi ru'i. Sesungguhnya Jibril telah memberitahu kepada aku satu khabar bahawa apa? Anna ahadan minkum, bahawa seorang daripada kamu lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Nabi dah kasih tahu aku, kata Nabi SAW, bahawa siapa pun di antara kamu, dia tidak akan bertemu dengan kematian, keluar meninggalkan dunia ini, kecuali setelah sempurna rezeki Allah untuk dia. Jadi kalau namanya memang ada rezeki, dia pasti akan dapat. Jangan kita kelang kabut kata, Allah tak kesian ke aku, apalah Allah tak turunkan, sampai bila aku nak dapat. Jangan. Kata Nabi SAW, setiap rezeki Allah kalau tentukan, kita tak akan mati sebelum rezeki itu sampai pada kita. Jadi kalau seorang tu meninggal dunia, bermakna memang rezekinya dah sempurna dah, dia dapat semua. Bila rezeki dah habis semua, barulah datang kematian. Ya kan? Selagi kita masih hidup, insya-Allah kena sangka baik dengan Allah. Mungkin Allah nak kasih besok. Mungkin Allah nak kasih bulan depan. Mungkin Allah tak kasih kat dunia, tapi Allah simpan di dalam kehidupan akhirat kita nanti. La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Jangan ada seorang pun daripada kamu yang merasakan menuduh bahawa rezeki Allah untuk dia tu dah terlambat sangat. Jangan. Ya. Kemudian sambungan kata Nabi SAW, fattaqullaha ayyuhan nas. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wahai sekalian manusia, wa ajmilu fit talab. Dan bila kita mencari rezeki, bila kita mengharapkan rezeki, bila kita minta rezeki dari Allah dengan cara yang paling baik. Wa ajmilu fit talab. Ajmilu maknanya cantikkan, ya, usaha kita untuk dapatkan rezeki tadi. Bila kita minta dengan cara yang baik. Jangan tuduh Tuhan bukan-bukan. Do not ever accuse Allah of being thrifty towards you. Jangan. Ya. Jangan kata Allah tu, ya Allah kenapa kau lokek, bakhil sangat aku tak dapat. Jangan. Wa ajmilu fit talab. Bila minta dalam keadaan yang paling cantik, bahasa yang paling indah. Bila kita berusaha, usaha kita usaha yang paling indah. Jangan usaha yang penuh dengan pengkhianatan, kecurangan, zalim, ambil barang orang. Tak boleh tuan-tuan. Kita nak usaha dapat rezeki, usaha yang baik. Kita nak minta doa, minta rezeki, minta dengan cara yang baik. Fa inistabta'a ahadun minkum rizqahu. Kalaupun ada, kata Nabi, kalaupun ada seorang padikanmu itu yang merasakan rezekinya masih belum sampai-sampai lagi, kata Nabi SAW, fala yatlubhu bimaksiyatin. Ya, kalau ada orang nak sesuatu rezeki, kurniaan daripada Allah, tapi belum sampai-sampai lagi, rasa macam lambat lah, kenapa tak dapat. Kata Nabi SAW, maka jangan tergesa-gesa nak dapatkan juga rezeki yang kamu idamkan itu dengan cara buat maksiat. Jangan. Kita tak sabar nak jadi kaya, pergi berjudi. Tak boleh. Kita tak sabar nak jadi senang, kita merompak. Tak boleh. Ya kan? Jangan bimaksiatin, tak boleh. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiatin. Kerana kurniaan Allah, kemurahan Allah, pemberian Allah itu tidak akan dapat diperolehi dengan cara melakukan maksiat. Kalau dengan cara buat maksiat kamu boleh dapat apa yang kamu inginkan, itu sebenarnya musibah. Ya, saya ulang lagi sekali. Nabi kata, nakkan dapat sesuatu, kalau rasa lambat sangat tak dapat juga, Nabi ingatkan, jangan dapatkan cara buat maksiat terhadap Allah. Kerana kurniaan Allah tidak boleh dicapai dengan melakukan maksiat.
Ya kan? Bila kita buat maksiat, pasal kita tidak sangat dapat sesuatu keuntungan, dapat pula tu. Kena faham, itu bukan nikmat. Itu bukan anugerah. Itu musibah dan azab daripada Allah. Sebab itu nanti akan menjadi sebab bila kembali kepada Allah pada hari akhirat nanti, mendapat siksaan dan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayo kita ambil peringatan-peringatan ini sebagai pedoman kita. Sebagai pedoman kita. Masa dah tak menunggu kita. 2020 dah berlalu. Macam-macam ujian kita lalui. Mungkin banyak yang kita usahakan, yang kita impikan, yang kita rancangkan tahun lepas tak tercapai sebab banyak halangan COVID-19. Kena tenang, reda dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanamkan azam bahawa Allah tidak akan mengabaikan kita asalkan kita mahu tunduk dengan perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Jangan kelam kabut dalam kehidupan. Jangan tidak sabar mencari kesenangan. Jangan sampai maksiat menjadi pilihan. Tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah Allah dah buka jalan untuk kita. Apa lagi yang kita nak tahun ini? Kita nak macam-macam. Oh, tahun ni kita nak makan angin. Kemarin makan angin, balik-balik pergi zoo, staycation, pergi naik ferry, pusing-pusing Singapura je. Kita pun bengang juga, nak cross causeway pun tak boleh. Tak apa, sabar, tenang-tenang. Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Asalkan apa? Kita cari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya macam mana? Nah, derma kepada Masjid Bengkulen antaranya, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam masa beberapa bulan ini 1.7 juta dapat kita kumpulkan sama-sama. Mudah-mudahan dengan itu jadi sebab bila balik nanti hari akhirat, jumpalah di mana? Dalam syurga. Kenapa dapat tempat dalam syurga? Pasal kemarin teringat ada derma kat Masjid Bengkulen. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah pelihara kita, dan Allah akan selesaikan insya-Allah ujian-ujian dan musibah-musibah yang masih kita perlu hadapi ini dengan penuh keimanan dan ketabahan. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan dan puan sekalian semua, Allah menjadi saksi bahawa demi Allah, kerana Allah, saya amat mencintai dan menyayangi tuan-tuan dan puan semua sebagai orang-orang yang Allah pilih menjadi saudara-saudara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة
في العمر حسبي تجعل الميت حيا. نظرة في العمر حسبي حسبي تجعل الميت حيا. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا. كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا. من يلذ كان سعيدا فيك ما كان شقيا. من يلذ كان سعيدا فيك ما كان شقيا. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت